A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh dunia. Hari ini saya ingin menyampaikan satu khutbah Jumaat yang bertajuk Bapa Dajjal penyamun 1MDB Bosku Najib adalah kemaluan terbesar kepada negara Malaysia. Pak Cik Mak Cik Oto Arung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga hari ini Datuk Seri Najib Razak masih tidak boleh move on bersama penyokong-penyokongnya setelah tewas dengan sangat-sangat sadis dalam perbicaraan Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya, yang mana Datuk Seri Najib Razak didapati bersalah merompak dan mencuri duit rakyat, duit negara sebanyak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB. Hari ini juga kita lihat bagaimana Bosku Najib, peguam-peguam belanya dan penyokong-penyokong Bapa Dajjal penyamun 1MDB itu marah dan sangat-sangat marah kerana Datuk Seri Najib Razak terbukti berdosa besar dan melakukan jenayah besar kepada negara Malaysia, mencuri tanpa rasa malu duit rakyat Melayu, duit orang Islam, duit orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian, duit orang asli sebanyak 42 juta ringgit dalam syarikat SRC 1MDB itu. Maka kita tertarik dengan satu perkara yang mana Datuk Seri Najib Razak sangat-sangat marah. Dia kalah teruk dalam Mahkamah Malaysia. Ini baru Mahkamah Dunia, Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Belum lagi Mahkamah Allah di akhirat sana. Kita memang tahu Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitab Al-Quran melaknat mana-mana pemimpin, mana-mana penguasa yang merompak dan mencuri duit rakyatnya, duit negaranya di dunia dan akhirat. Kita sebagai manusia perlu tahu bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan kepada kita, mencuri dan merompak ini dosanya sangat-sangat besar, Pak Cik Mak Cik Oto Arung, wahai Datuk Seri Najib Razak. Allah menjanjikan neraka Jahannam kepada pemimpin, penguasa, kepada mana-mana manusia yang mencuri dan merompak duit rakyat, duit watannya di dunia ini. Maka khutbah Jumaat hari ini perlu untuk kita sama-sama muhasabah. Kenapa 3 orang hakim memberi title kepada Datuk Seri Najib Razak sebagai bapa kemaluan terbesar kepada negara Malaysia? Pak Cik Mak Cik Oto Arung yang amat saya hormati, yang amat saya sanjungi kerana Allah. Ada beberapa bukti yang telah dibongkarkan dan didedahkan secara terperinci oleh 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang arif lagi bijaksana tentang kesalahan jenayah besar dan dosa besar Datuk Seri Najib Razak mencuri dan merompak 42 juta ringgit. Ramai rakyat Malaysia yang tidak tahu, Bosku Najib bukan sahaja didapati bersalah mencuri dan merompak 42 juta ringgit. Bosku Najib didapati bersalah mencuri dan merompak serta menghilangkan 4 bilion ringgit duit pencen rakyat yang dipinjam oleh Bosku Najib, yang dipinjam oleh syarikat SRC 1MDB. Sampai sekarang duit itu sudah hilang, dicuri oleh Bosku Najib dan konco-konconya di seluruh dunia. Maka sebab itu layaklah 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang adil, yang arif, yang lagi bijaksana
menegakkan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini, bahawa pemimpin, penyamun, penyangak, pencuri sebegini sememangnya layak untuk diberikan gelaran bapa kemaluan terbesar kepada negara Malaysia di peringkat dunia. Tahukah anda semua, Pak Cik Mak Cik Oto Arung, wahai Datuk Seri Najib Razak dan penyokong-penyokongnya yang amat kami muliakan, Mahkamah Rayuan Malaysia di Istana Kehakiman Putrajaya menganggap kisah derma Raja Arab Saudi kepada Datuk Seri Najib Razak umpama kisah dongeng semata-mata. Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya menganggap kisah derma Raja Arab Saudi itu kepada Datuk Seri Najib Razak umpama cerita hikayat dongeng semata-mata. Dengar baik-baik Pak Cik Mak Cik Oto Arung. Kenapa hakim-hakim kita menganggap Datuk Seri Najib Razak ini bukan sahaja mencuri dan merompak, tetapi menipu dan berbohong dalam mahkamah. Menipu dan berbohong di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Menipu dan berbohong di hadapan berbilion-bilion manusia di seluruh dunia. Menipu dan berbohong di hadapan malaikat-malaikat Allah, dan sanggup menipu dan berbohong di hadapan Allah yang Maha Berkuasa untuk menyembunyikan bukti-bukti dia kantoi merompak 42 juta ringgit, mencuri 2.6 bilion ringgit, mencuri 4 bilion ringgit duit pencen orang-orang Melayu dalam Malaysia. Peguam bela bekas Perdana Menteri Bosku Najib mengenai 42 juta ringgit dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak yang didakwa sebagai wang derma Raja Arab Saudi adalah dongengan seumpama hikayat 1001 malam menurut Mahkamah Rayuan. Dalam penghakiman bertulis setebal 308 muka surat, 3 orang hakim Mahkamah Rayuan yang diketuai oleh Yang Arif Hakim Abdul Karim Abdul Jalil berkata, kisah derma Raja Arab Saudi itu tidak lain hanyalah rekaan yang langsung tidak mempunyai kredibiliti. Kisah ini malah lebih dongeng daripada kisah hikayat 1001 malam. Bukan hanya tidak ada kredibiliti, malah dongeng ini bercanggah dan ditolak oleh keterangan berdokumen. Kata hakim lagi, yang bersidang bersama Yang Arif Hakim Hazana Mihad dan Yang Arif Hakim Wazir Alam Maidin Mira, memutuskan bahawa tidak ada bukti langsung yang menunjukkan 42 juta ringgit itu datangnya daripada derma keluarga Raja Arab Saudi. Malah tidak ada asas yang munasabah bagi Datuk Seri Najib Razak untuk mempercayainya. Dana itu datang dari sumber rompakan syarikat SRC International Sendirian Berhad dan ia telah dibuktikan dalam mahkamah. Datuk Seri Najib Razak mendakwa bahawa beliau mengandaikan dana yang masuk ke dalam akaun bank peribadinya itu adalah derma daripada keluarga Raja Arab Saudi. Bagi menyokongnya, rujukan dibuat kepada beberapa surat bertulisan Arab yang dikatakan ditulis oleh putera Raja Arab Saudi Abdul Aziz Al Saud bagi pihak Raja Arab Saudi yang sudah meninggal dunia dan masuk ke dalam liang lahat kuburnya. Walau bagaimanapun, penulisnya tidak dipanggil sebagai saksi utama dalam mahkamah oleh Datuk Seri Najib Razak dan ketulinan surat-surat itu tidak dibuktikan dalam perbicaraan Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya. Kandungan surat-surat tersebut adalah keterangan dengar cakap yang tidak diterima masuk akal, kata hakim-hakim Mahkamah Rayuan Negara Malaysia. Berhubung 2 siaran akhbar oleh Peguam Negara pada tahun 2016 lalu, Muhammad Apandi Ali yang memutuskan bahawa Datuk Seri Najib Razak tidak terlibat dengan sebarang aktiviti jenayah berkaitan modus operandi merompak syarikat SRC 1MDB di samping kes derma 2.6 bilion ringgit. Hakim itu berkata ia tidak bernilai
Sehinggakan walaupun selepas 2 siaran akhbar berkenaan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM masih terus menyiasat sumber dana yang dikatakan dari Raja Arab Saudi itu bagi memastikan sekiranya 2.6 bilion ringgit yang masuk ke dalam akaun bank peribadi Datuk Seri Najib Razak adalah derma. Pegawai SPRM pergi ke Arab Saudi untuk menyiasat perkara itu, namun gagal mendapatkan sebarang bukti pengesahan daripada pihak yang dikatakan penderma Arab dalam bentuk bukti yang boleh diterima. Oleh itu, siaran akhbar Apandi Ali bekas Peguam Negara itu tidak boleh diterima untuk membebaskan Datuk Seri Najib Razak daripada kesalahan jenayah, dan ia juga tidak boleh membuktikan pendakwaan salah. Pandangan Apandi Ali yang dibuat pada persidangan media yang lalu adalah mengenai hal ehwal negara sehingga 26 Januari 2016 semasa siasatan sedang berjalan. Sudah tentu kenyataan pramatang itu tidak boleh mengikut Peguam Negara selepasnya daripada menggunakan kuasa-kuasa pendakwaannya apabila bukti-bukti tambahan telah berjaya dikumpul. Hakim-hakim Malaysia berkata lagi, Datuk Seri Najib Razak tidak mengambil sebarang langkah untuk menyiasat aliran dana yang masuk ke dalam akaun bank peribadinya. Sebaliknya telah dilihat seolah-olah bergantung kepada apa yang ahli perniagaan dalam buruan iaitu Jolo menyatakan kepada beliau mengenai sumber dana keuangan tersebut. Pada masa itu beliau adalah Perdana Menteri dan mempunyai setiap peluang termasuk saluran rasmi kerajaan untuk membuat pernyataan dan pengesahan sekiranya dana itu sememangnya benar-benar datang daripada keluarga diraja Arab Saudi. Datuk Seri Najib Razak tidak mengambil sebarang langkah sekalipun bagi mengesahkan kebenaran sumber seperti yang dimaklumkan kepadanya oleh Jolo. Semalam, 3 orang panel hakim sebulat suara mengekalkan sabitan bersalah dan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit yang dijatuhkan hukuman ke atas Datuk Seri Najib Razak bagi kesalahan merompak 42 juta ringgit daripada syarikat SRC 1MDB. Hakim-hakim membuat keputusan itu selepas menolak rayuan Datuk Seri Najib Razak untuk mengetepikan sabitan dan hukuman bersalah yang dijatuhkan hukuman oleh Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 28 Julai 2020 yang lalu. Maka dengan pendedahan ini, benarlah kata hakim-hakim Mahkamah Rayuan. Derma Raja Arab Saudi itu hanyalah cerita hikayat dongeng yang direka semata-mata oleh bosku Najib dan peguam-peguam belanya untuk mengencing kepala hakim-hakim dan membirak kepala hakim-hakim yang arif lagi bijaksana dalam institusi kehakiman negara Malaysia. Maka sebab itu Datuk Seri Najib Razak dilabel sebagai bapa kemaluan terbesar kepada negara Malaysia di peringkat antarabangsa. Kerana terbukti bosku Najib yang sangat-sangat marah kalah dan tewas di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, kalah dan tewas di Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Sememangnya terbukti mencuri dan merompak 42 juta ringgit dana pelaburan rakyat dan negara Malaysia dalam syarikat SRC 1MDB itu. Bosku Najib memang layak diberikan title oleh 3 orang hakim sebagai bapa kemaluan terbesar kepada negara Malaysia kerana terbukti 2.6 bilion ringgit itu bukan derma daripada Raja Arab Saudi, tetapi duit itu dirompak dan dicuri oleh bosku Najib dan Jolo dalam syarikat 1MDB milik rakyat, milik kerajaan Malaysia. Bosku Najib layak mendapat title sebagai bapa kemaluan terbesar negara di peringkat antarabangsa kerana terbukti duit pencen rakyat, duit pencen orang-orang Melayu, orang-orang Bumi Putra sebanyak 4 bilion ringgit dirompak secara sistematik oleh bosku Najib dan konco-konconya setelah mereka menubuhkan syarikat 1MDB dan syarikat SRC International Sdn Bhd. Maka pakcik-makcik Oto Arum, pengajaran yang boleh kita dapat daripada khutbah Jumaat hari ini, ajarlah anak-anak kita, ajarlah generasi baru dan generasi lama
merompak, mencuri, berbohong dan menipu ini berdosa besar dalam Islam. Dijanjikan neraka Jahannam oleh Allah dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh rakyat, dilaknat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dilaknat oleh para malaikatnya sebagai satu dosa besar yang sangat-sangat menjijikkan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Biar kita miskin, asalkan anak-anak kita, pemimpin-pemimpin kita, penguasa-penguasa kita tahu dunia ini hanyalah sementara, duit tidak boleh dibawa mati. Dan jangan hanya kerana kita mahu kaya raya, kita sanggup menjadi pengkhianat, petualang kepada agama, bangsa dan negara Malaysia tercinta ini, menghalalkan dosa-dosa dan jenayah besar kita merompak dalam negara Malaysia seperti apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Najib Razak. Kita tidak pernah membenci dan ada rasa dendam kepada Datuk Seri Najib Razak. Kita hanya tidak menyokong tindakan dosa besar dan jenayah besar Datuk Seri Najib Razak mencuri 42 juta ringgit duit rakyat dalam syarikat SRC 1MDB itu. Kita hanya ingin menyampaikan mesej kepada seluruh dunia bahawa negara Malaysia ini ada undang-undang, negara yang berdaulat, yang mempunyai perlembagaan.